Selamat pagi ya, kita bersama lagi dalam Ruang Bicara yang dibawakan kepada anda tentunya di Bernama TV dan sudah pastilah hari ini kita memilih satu lagi topik yang sebenarnya jarang-jarang dibincangkan tetapi ianya merupakan satu topik yang cukup penting khususnya kepada anak-anak muda kita. Dan kita ada dua tetamu yang cukup berpengalaman untuk bercakap tentang topik ini dan saya sampaikan dulu topik yang menjadi pilihan kita di Ruang Bicara hari ini, iaitu anak muda, sifar pemerdagangan orang. Dan dua tetamu seperti yang saya katakan sudah pun bersiap sedia bersama saya di studio Ruang Bicara ini. Jadi izinkan saya memperkenalkan tetamu-tetamu yang sudah pun berada bersama dengan saya di sebelah kiri saya ini. Kita ingin mengucapkan selamat datang semula kepada Encik Muhammad Nazrin Faiz Cik Abdul Aziz, iaitu Presiden Alumni Parlimen Belia Malaysia. Jadi nak panggil apa ni? Panjang nama ni. Nazrin. Ini dah lama Nazrin tak datang ke Ruang Bicara. Dah lama tak dapat jemputan. So hari ni orang kata kiambang lah apa? Kiambang apa? Biduk lalu kiambang bertahu. Jadi mungkin ini kerjasama boleh herat balik lah kot ya. Alhamdulillah, insyaAllah. Terima kasih kerana menjemput ya. Ya. Dan seorang lagi anak muda jugalah. Kita anggap anak muda jugalah ada bersama kita di Ruang Bicara ini. Jadi selamat datang kepada Lieutenant Muhammad Hisham Sahnuddin, dulu pegawai di TLDM tapi sekarang ini dah pun bersara dan beliau merupakan timbalan Presiden Alumni Yayasan Selangor. Jadi Lieutenant, apa khabar? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Sihat, alhamdulillah. Ini satu topik yang macam saya katakanlah cukup penting sebenarnya dan saya juga sebenarnya tertarik hati dengan buku yang diberikan kepada saya ini berkaitan dengan garis panduan Belia membentras pemerdagangan orang dan penyeludupan migran. Jadi nanti kita akan cuba sentuh tentang apa pentingnya buku ini sebenarnya, terutamanya kepada generasi muda yang mungkin selama ini tidak sedar bahawa mereka juga seharusnya memainkan peranan yang cukup penting bila kita bercakap tentang sifar pemerdagangan orang. Jadi siapa nak mulakan dulu sebenarnya perbincangan ini? Tergantung pada muda. Okey, mungkin kita mulakan dulu dengan Encik Muhammad Nazrin lah. Mungkin menarik jugalah bila kita bercakap tentang alumni Parlimen Belia Malaysia ataupun APBM itu. Apa aktiviti yang telah pun dilaksanakan oleh alumni ini sebenarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sekali lagi terima kasih kepada tuan moderator dan juga kepada semua hadirin sekalian. Pertamanya, alumni Parlimen Belia Malaysia ini adalah suatu NGO lah, sebuah pertubuhan yang kita tubuhkan pasca kami selaku ahli Parlimen Belia Malaysia. Ahli ataupun program Parlimen Belia Malaysia ini adalah satu program yang telah dikendalikan oleh Kementerian Belia dan Sukan. Sebagai mudah ceritanya, kami jadi YB lah. Tapi berkonsepkan di Dewan yang sebenar di Parlimen Malaysia, membincangkan hal-hal bukan saja anak muda, termasuk ekonomi, termasuk tentang usul-usul yang kita dapat bawakan bersama. Dan akhirnya ini semua dibawa menjadi dasar-dasar. Antara yang mungkin yang boleh saya singkap antaranya kad siswa dulu, tentang e-sports. Ini dibawa daripada dalam Parlimen Belia terlebih dahulu. Dijadikan usul, diluluskan dari dalam Parlimen Belia Malaysia, kemudian dijadikan dasar kerajaan. So ini satu program yang saya lihat sebagai program yang sangat baik. Pasca kami menjadi lebih kurang Parlimen Belia selama lebih kurang 2 tahun, kami diberikan ruang untuk mewujudkan alumni Parlimen Belia Malaysia sebagai sebuah NGO untuk kita teruskan kesinambungan. Kadang kita melihat what's next after kita menjadi ahli Parlimen Belia. Dan selepas sahaja kita berada di dalam platform itu, hari ini pun telah dibuktikan kita dah ada lebih kurang 5 orang adun yang daripada kilang Parlimen Belia Malaysia. So mungkin saya boleh sentuh Esko Kesihatan dan Antidadah Melaka Dr. Akmal, YB Dr. Akmal Saleh, merupakan alumni Parlimen Belia Malaysia. Kita ada saudara Royston, merupakan adun di Telian di Sarawak, mewakili GPS. So ini saya lihat sebagai satu kilang lah. Saya rasa ini satu platform dan juga kilang untuk pemimpin masa depan negara. Bercerita tentang program. Salah satu intipati program yang kita buat adalah kita meneruskan gerak kerja menyantuni masyarakat. Kita bergerak ke banyak. Kalau kita bercerita tentang pasca banjir, we have been to Johor, we have been to Pahang. Kita menyentuh kepada segmen-segmen kami menjadi semak imbang pada pihak kerajaan. Kita memberikan idea-idea. Jadi kita membawa dimensi sebagai sebuah pertubuhan yang menjadi semak imbang pada kerajaan. Jadi menjadi satu disiplin kepada kami apabila bertemu dengan pimpinan, kita bawa apakah usulan-usulan
jadi ia bertepatan dengan apa yang kami bawa. So program ataupun pemerdagangan manusia dan juga penyelundupan migran ini menjadi satu pillars dalam alumni Parlimen Belia Malaysia, kerana kami diberikan ruang oleh Kementerian Belia dan Sukan. Terima kasih kepada Kementerian Belia dan Sukan dan juga MAPO di bawah KDN yang mempercayai kami yang agak malar hijau dalam dunia belia dan NGO ini untuk mengambil satu topik yang saya rasa sangat, orang kata mungkin agak jauh dalam kerangka biasa, tetapi sebenarnya ini sangat penting, terutamanya melibatkan mungkin orang sebelah rumah kita. So itu yang kita teruskan, dan paling latest kita akan memfokuskan kepada penentangan ataupun kita nak voice out kawan-kawan kita di China, terutama kaum Xinjiang, kaum Uyghur di Xinjiang. Okey, walaupun malar hijau, tetapi daripada apa yang dilakukan oleh pihak alumni Parlimen Belia Malaysia adalah, kita boleh anggap ianya sebagai satu kejayaan yang cukup menarik sebenarnya. Tetapi saya juga nak dapat pandangan ikhlas daripada Nazrin sebelum kita pergi kepada Lieutenant Muhammad Hisham. Kesedaran belia bila kita bercakap tentang pemerdagangan orang, bila kita bercakap tentang penyelundupan migran, sejauh mana sebenarnya belia di negara kita ini memahami, dan apakah mereka juga merasa committed untuk sama-sama terlibat dalam usaha untuk membenteras jenayah seperti ini sebenarnya? Untuk pengetahuan Tuan Moderator, ini adalah program yang boleh dikatakan program kedua. Selepas program pertama kita buat bengkel di Hotel Olimpik tahun yang lalu. So kita lihat ini adalah satu orang kata satu program yang akan bersiri. Jadi kita memulakan, kenapa kita bersama dengan Kementerian Belia dan Sukan, kita maklum kita akan melibatkan pertubuhan-pertubuhan belia, NGO-NGO yang kita jemput sama dalam program yang pertama tadi yang saya sebut di Hotel Olimpik. Kemudian diteruskan dilangkaui dalam bulan lepas, kerana kita nak membawa kepada how untuk memastikan benda itu tak ada loophole. Sebab kita nak terus biada ejen-ejen yang terus menggerakkan. Jadi Kementerian Belia dan Sukan dan juga MAPO berpandangan mesti menggunakan pertubuhan belia, majlis belia di kawasan dan juga majlis belia Malaysia dan sebagainya untuk menjadi rakan strategik, kerana itu kita ada terus kita punya kita punya rakan yang akan terus sampaikan. Dari segi kesedaran, ya, saya boleh bersetuju benda ini tidaklah merangkumi semua, tetapi dengan usaha yang secara berterusan kita lakukan, dengan adanya buku ini juga menunjukkan kita have done the first step. So kita rasa dengan peluang yang dibincangkan bersama, kita nampak ada ruang untuk kita menjarah dan juga pergi ke banyak-banyak lagi ruang, terutama di negeri. Untuk tahun 2023 kita berpandangan kita nak reach out lagi banyak tempat, terutama di negeri. Akhirnya kita nak benda tu berterusan, bersiri dan akhirnya dapat sentuh kepada anak muda di seluruh negara. Oh ya, sebelum saya lupa kepada anda yang sedang mengikuti program Ruang Bicara ketika ini, sebenarnya anda juga kami beri ruang dan juga peluang sebenarnya untuk melentarkan persoalan ataupun bertanya apa saja berkaitan topik yang kita bincangkan hari ini. Jadi jangan lupa, seperti biasalah, dua talian kami sediakan kepada anda di 0326979767 dan juga 0326979768. Baik, kita nak dapatkan pandangan daripada Lieutenant Besar Muhammad Hisham sendiri, mewakili alumni Yayasan Selangor. Kenapa alumni Yayasan Selangor merasa mereka juga harus terlibat dalam program seperti ini sebenarnya, Tuan? Okey, untuk pertama kalinya bila kita diberi peluang bersama dengan Kementerian Belia dan Sukan dan juga Majlis Anti Pemerdagangan Orang MAPO, kami sebelum ni kami di Selangor kita dah pergi ke kawasan-kawasan yang menjadi titik laluan tikus ataupun lokasi-lokasi hotspot untuk pemerdagangan orang ni. Memang banyak, kita boleh cakap dekat seluruh negara. Kita memang ada kawasan-kawasan titik tikus, laluan tikus ni. Kalau di Selangor ni kita boleh simpulkan ada dalam 7 atau 8. Semua orang tahu, pasukan keselamatan tahu, tapi awareness ni belum sampai kepada masyarakat, terutamanya orang-orang muda. Jadi apa yang kita buat bersama dengan alumni Parlimen Belia Malaysia dan juga Kementerian Belia dan Sukan, so kita bawa program-program yang bersifat turun ke lapangan
bukan sekadar duduk di dalam bilik bilik darjah atau kelas yang akan menyebabkan orang akan mengantuk. Jadi kita melakukan pembelajaran di luar kelas adalah itu adalah yang efektif. Kerana pemandangan manusia ni dia kita nak memahamkan orang ramai, terutama golongan muda ni, golongan inilah yang paling terdedah sekali kepada isu ni. Yang pertama adalah penculikan kanak-kanak. Ini antara range kepada sebelum ke belia lah umur utama. Yang itu pertama. Yang kedua, buruh paksa. Buruh paksa dari segi tidak membayar gaji yang setimpal. Ini salah satu yang dikategorikan sebagai perdagangan orang. Yang selain itu adalah penjualan bayi. Apabila ada ibu bapa muda yang tidak mampu untuk menanggung anak, and then dia akan menjual bayi, bayi mereka. Seterusnya untuk perdagangan organ, terutama kanak-kanak, ini yang biasa yang kita dengar. Tapi memang benda tu berlaku? Memang berlaku. Sebab ada supply and demand. Jadi benda ni akan berlaku dan sentiasa berlaku. And then berkahwin secara paksaan di bawah umur, ini adalah antara contoh-contoh kes klasik untuk pemandangan orang lah. Dan yang paling common sekali adalah pelacuran. Pelacuran ni adalah yang kita dah buat tahun lepas, bila kita membawa orang-orang muda ni, belia dan beliawan ni, lelaki dan perempuan, ke kawasan yang pernah kita gelar dulu sebagai sarang pelacuran, iaitu di Lorong Haji Taib. Kenapa kita datang ke sana? Kita nak mengajar orang muda ni, kalau kita memilih jalan pelacuran, inilah tempat dia. Hinanya, berbaunya. Bukan kita nak hina pelacur ni, tapi inilah hakikat dia. Jadi apa yang kita buat, program-program kesedaran ni adalah untuk tidak membuatkan orang-orang muda ni terjebak dalam kes-kes pemerdagangan manusia. Ini adalah satu part lah untuk pemerdagangan manusia. Dan satu lagi adalah penyeludupan migran. Jadi untuk menerangkan apa beza pemandangan manusia dan penyeludupan migran ni adalah satu perkara yang akan mengambil masa, tapi itulah yang kita keluarkan satu buku garis panduan belia dalam membanteras pemandangan orang dan penyeludupan migran. Jadi kita tak boleh nak buat buku buku setebal 200-300 muka surat seperti laporan NETIP 2021 hingga 2025. Kita keluarkan secara infografik untuk memudahkan orang-orang muda ni menghayati dan membaca dengan lebih faham. Itu yang kita buat. Satu aspek yang barangkali penting juga di sini Nazrin, macam disebut oleh rakan kita tadi lah, Hisham sendiri menyebut tentang apa yang perlu dilakukan oleh belia-belia, khususnya penglibatan belia-belia kita dalam usaha untuk membentras pemandangan orang, penyeludupan migran, dan ini dua perkara yang cukup penting sebenarnya. Tetapi kadang-kadang the argument here is, kita ada pasukan-pasukan keselamatan, kita ada immigration, kita ada polis dan sebagainya. Jadi apakah itu belum mencukupi sebenarnya kalau belia-belia yang ada di negara kita ini tidak turut sama terlibat secara langsung ataupun tidak langsung dalam usaha untuk membentras aktiviti-aktiviti seperti ini sebenarnya? Pertamanya kita kena lihat dari segi statistiknya begini. Jabatan Perangkaan Malaysia pada tahun 2019 menyatakan umur individu yang 15 tahun ke 30 tahun ada 9,072,200 orang. Menunjukkan ini adalah satu figure yang sangat besar. Kenapa kita kena tackle hal ini? Kerana kita tidak mahu yang mungkin dia bersifat asalnya kecil, mungkin parasit yang kecil, tapi kalau kita biarkan ianya semakin membarah, dia akan menyentuh sensitivity, menyentuh kelompok yang besar ini. Jadi kenapa ia penting? Saya lihat pertama sekali kita kena tahu isu ini bukan isu biasa dan ia melibatkan $1 trillion tiap tahun. Jadi yang pentingnya apa yang anak muda kena faham, kita tidak mampu nak menangkap, itu bukan di luar jurisdiction, kita tak mampu buat. Tetapi yang pentingnya adalah kita boleh menjadi ejen ketiga
kita boleh menyampaikan, kita boleh gunakan platform-platform media sosial yang kita ada, kita boleh ambil peranan membantu pihak MAPU, membantu pihak KBS. Saya memuji pihak MAPU terutamanya, Tuan Moderator, terutamanya pada waktu puncak 1.30 tengah hari sebelum satu buletin yang di channel yang lain memang dipaparkan tentang apa itu pemandangan manusia dan sebagainya. Tetapi ini tidak mencukupi. Jadi kita kena gunakan pelbagai platform, dan anak muda sekarang tidak bersama dengan televisyen lagi. So saya lihat yang penting adalah kita kena memahamkan anak muda dengan cara yang lebih santai. Sebab itu seperti yang disebut oleh Lieutenant tadi, adanya buku ini dan digarap sebegitu rupa untuk menunjukkan bahawasanya anak muda dia suka kepada santai, dia suka kepada bagaimana untuk kita touch dia heart. Jadi mungkin kalau kita tengok hari ini, orang banyak menggunakan konten-konten TikTok dan ramai yang menjadi orang kata jago ataupun orang panggil pahlawan dalam TikTok ni, turut membuat duit. Tapi kita bukan nak cerita pasal nak buat duit, tapi kita nak menunjukkan konten-konten yang baik, benda-benda yang sifat begini mesti dibawa oleh kita bersama, terutamanya anak muda. Kerana anak muda mungkin hari ini, mungkin saya ada 2,000 saja TikTokers yang follow saya, tapi apabila seorang individu ini membawa konten-konten yang menarik, memahamkan tentang kenapa benda ni penting, kenapa benda ni akan efek, sebab mungkin kita bermain di luar, parents tidak bersama dengan anak, tapi dalam rumah ada proses messaging, ada WhatsApp yang datang untuk mengajak mereka menjual diri ataupun ingin memperdaya mereka. Jadi ini adalah satu benda yang sangat penting, terutamanya kepada ibu bapa. Kita kena faham, ibu bapa muda pun ramai dalam kelompok yang saya sentuh tadi. Tetapi yang penting adalah ibu bapa juga kena lihat. Ibu bapa yang menjadi ibu bapa yang agak muda, yang ada anak muda yang pegang phone. Hari ni pun anak saya umur 3 tahun, 2 tahun dah boleh buka YouTube sendiri. Betul. So dia didedahkan dengan sangat-sangat cepat. So ini ia bukan sahaja nak menyentuh kepada anak-anak yang juga belia ataupun anak muda, tetapi ibu bapa sendiri yang juga dalam kelompok belia dan anak muda ini kena take charge and take the responsibility bersama. Jadi jadilah mata dan telinga dan orang kata gunakan pelbagai platform yang kita boleh sampaikan kepada MAPU. MAPU ada platform-platform yang kita boleh sampaikan kepada mereka terutamanya di luar sana, dan juga boleh sampai terus kepada mereka yang akan menjadi individu yang menangkap. Sebab kita tak mampu, kita bukan boleh menangkap. Okey, saya nak dapat pandangan Hisham jugalah tentang apa yang saya difahamkan bahawa anda juga terlibat sebenarnya dengan bengkel training of trainers. Apa sebenarnya pentingnya tentang bengkel ini sebenarnya? Apa yang dibincangkan, apa yang dicapai melalui bengkel ini? Okey, pertama sekali bila kita melaksanakan bengkel train the trainers ni, kita nak latih seberapa banyak orang muda ni ke arah cakna pemerdagangan orang dan penyeludupan migran. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita nak melahirkan ataupun nak mengajak lebih banyak suara belia ni sebagai whistleblower. Sebab kalau kita nak cakap tentang negara Malaysia ni, pantai keseluruhan daripada Malaysia Barat dan Malaysia Timur adalah panjang. Kalau di Malaysia, garis pantai di Malaysia Barat sekitar 2068 km persegi. Kalau di Malaysia Timur 2685 km persegi, yang meliputi lebih 600 km persegi kawasan laut. Jadi kalau kita nak bercakap tentang keupayaan aset maritim kita yang menjaga di keseluruhan laut ni, memang tak dapat nak menjaga setiap inci. Jadi apa yang diperlukan adalah macam Cikgu Nazri cakap tadi, adalah kuasa ketiga. Orang muda yang boleh melakukan penglibatan. Kita tak minta orang muda ni untuk nak menangkap orang yang melakukan kesalahan di bawah akta atau seksyen MAPU, tapi cukup untuk melaporkan sebagai whistleblower di talian yang disediakan oleh pihak MAPU ataupun agensi-agensi penguatkuasaan, PDRM,
APMM, JTK, Jabatan Kastam Diraja Malaysia dan juga Jabatan Immigration JIM. Jadi agensi-agensi ini adalah yang menguatkuasakan akta di bawah Majlis Pemandangan Orang lah. Jadi the key point adalah dua. Yang pertama macam saya cakap tadi adalah untuk cakna belia kepada isu ini. Yang kedua adalah untuk menjadikan belia sebagai whistleblower. Itu yang paling penting. Okey, semakin menarik sebenarnya perbincangan ini, tapi seperti biasalah Nazrin dan juga Hisham, kita diarah untuk berehat dulu buat seketika, dan saya ingatkan lagi kepada anda yang mungkin sedang mengikuti program ini bersama dengan kami di Bernama TV, gunakanlah kesempatan ini untuk berkongsi pandangan dan juga pendapat, kerana saya percaya anda juga mungkin ada pandangan-pandangan, idea-idea yang mungkin ingin anda kongsikan dengan kedua-dua tetamu kita di studio. Jadi seperti biasa saya ingatkan lagi, kita sediakan dua talian kepada anda di 03 2697 9767 dan juga 03 2697 9768. Kita rehat dan kembali semula sebentar saja lagi bersama kami Ruang Bicara, di mana lagi kalau bukan Bernama TV tentunya. Kita jumpa lagi selepas ini. Baiklah, kita kembali semula ke Ruang Bicara ini. Masih lagi bercakap tentang anak muda, sifar pemerdagangan orang. Dan tentunya kita masih lagi bersama dengan dua tetamu menemani saya di studio, Lieutenant Muhammad Hisham Nurdin TLDM, pegawai yang sudah pun besar sebenarnya, dan kita juga ada Muhammad Nazrin Faiz Cik Abdul Aziz, iaitu Presiden Alumni Parlimen Belia Malaysia. Baik, barangkali Nazrin, mungkin ialah anda dah lama terlibat dengan alumni Parlimen Belia Malaysia ini, dan mungkin juga sudah lama dalam usaha untuk menyedarkan anak muda tentang pentingnya tentang pemerdagangan orang dan juga penyeludupan migran ini. Selalunya lah, apakah faktor-faktor yang membawa kepada kesukaran untuk melawan jenayah ini sebenarnya? Kalau kita melihat kepada kesukaran, ya, setiap jenayah mesti ada dia punya cara dan rencahnya. Tapi kita melihat yang pertama sekali, yang paling crucial sekarang adalah media tanpa sepadan. Kita tahu anak-anak muda sekarang didedahkan dengan teknologi, didedahkan dengan telefon, dan ini kita tidak mampu untuk kita tangani secara total. Jadi sebenarnya pemantauan ibu bapa untuk melihat apakah yang berlaku di dalam bilik mereka, yes, mereka secara bodinya, secara lahiriahnya berada di dalam bilik, tetapi fikirannya, apa yang dia scroll, apa yang dia lihat, apa yang dia terima itu daripada ruang yang tanpa sepadan. Jadi itu yang pertama yang saya rasa yang pentingnya adalah keberadaan bersama pihak ibu bapa dan juga penjaga untuk melihat apakah yang berlaku dalam bilik. Itu yang pertama. Yang keduanya, ibu bapa ini dia sibuk dengan macam mana untuk meneruskan kehidupan, terutamanya kita tahu dengan kesukaran pasca Covid, dengan urusan yang mungkin ada ibu bapa yang perlu melakukan 2-3 kerja. Jadi kesibukan itu mengurangkan masa untuk melihat apakah yang berlaku kepada anak, terutamanya sebab kita lebih kepada proses nak membendung kepada jenayah ini daripada berlaku. Yang lain kita kena lihat juga isu-isu utama macam pekerjaan yang mungkin apabila anak itu tidak dapat sedikit sebanyak apa yang dia hendak ataupun apa yang dia mahukan daripada ibu bapa, jadi dia mencari alternatif. Jadi mungkin dengan dijualkan dirinya untuk kepada certain agensi ataupun sindiket begini, dia akan memperolehi wang yang lumayan. Jadi yang mungkin sebelum ni dia tidak kenal apa itu iPhone, tetapi selepas mereka berjaya dalam bidang ini, mereka dapat luxury life, dia orang dapat hidup dengan lebih senang tanpa memikirkan tentang apa yang ibu bapa mampu berikan, dan ini akan membawa kepada kesukaran untuk kita melawan dan juga untuk memastikan jenayah ini dapat kita tangani. Yang lain-lain kita kena lihat, kadang-kadang apabila benda itu tak terjadi kepada kita, moderator, jadi mereka ni tak rasa benda itu penting. Dan
yalah, jenayah ni tidaklah sampai macam jenayah dadah, jenayah-jenayah yang besar. Jadi itu juga salah satu kesukaran jugalah untuk kita lihat. Tetapi sebenarnya seperti yang saya sebut awal tadi, ia melibatkan wang yang sangat banyak. Transaction duit, transaction yang berlaku itu tidak berlaku dengan murni. Jadi ini yang kita bimbang, dan inilah yang menjadi kesukaran kita bersama. Yang lainnya saya lihat adalah mungkin tiada masa lah untuk kita melihat. Macam contoh satu flat tu, dia kadang-kadang sekarang tak kenal pun orang sekarang sebelah. Dia self-centered. Dia lebih kepada apa yang aku boleh buat untuk aku, apa yang aku boleh dapat, apa yang aku boleh beri, ataupun mungkin aku keluar, aku dapat 300-400 ringgit per day ke apa, dia balik, dia boleh dapat apa yang dia nak. So ini yang menyebabkan kita tidak mampu untuk tangani secara total. Jadi saya rasa yang pentingnya kalau kita melihat kepada faktor, ini antara benda-benda yang kita kena tangani secara kolektif sebagai satu anggota masyarakat yang besar. Jadi kalau kita tidak lakukan ia secara begitu, yes, kita tak mampu tangani. Saya tertarik hati bila Nazrin sebut tentang self-centered, sikap masyarakat kita. Dan itu bukan rahsia lagi lah, memang berlaku sebenarnya. Tetapi barangkali juga Syam ya, peranan media juga begitu penting sebenarnya. Kadang-kadang laporan-laporan yang disampaikan apabila berlakunya isu-isu yang berkaitan dengan pemerdagangan orang, tentang penyelundupan migran dan sebagainya, hanya dilaporkan begitu saja, tetapi follow up kepada berita itu tidak dibuat dengan begitu serius. Dan kadang-kadang kita sebagai rakyat biasa melihat, okey, berlaku di mana? Di sini. Tangkapan dibuat begini. Tetapi apa yang perlu media juga memainkan peranan yang harus dimainkan oleh media khususnya. Mungkin nanti Nazrin juga boleh sentuh tentang isu ini. Okey, yang utama sekali adalah media bila memberi laporan tentang permasalahan ini, tentang pemerdagangan orang dan penyelundupan migran, perlulah tidak berkala menerusi ruang berita yang disampaikan, kerana kita melihat jika berlaku satu isu, and then isu tersebut hanya akan disampaikan dalam skala berkala. Ini yang membuatkan banyak pihak dia akan ambil mudah dan melihat isu ini tidak berapa serius di Malaysia. Tapi sebenarnya isu-isu ini adalah menjadi serius bila macam kita punya Cikgu Nazrin bagi tahu, bila terkena dekat keluarga sendiri. Bila ada satu keluarga yang mempunyai anak yang contohnya terbang di Australia, katanya memetik buah apple. Tetapi sebenarnya berada di sana menjadi hamba yang tak sepatutnya dibayar dengan gaji sikit walaupun convert, tapi sebenarnya jauh lebih rendah apabila kerja di sini, apa yang dijanjikan. Jadi perkara-perkara ini bila terkena dekat keluarga sendiri, and then barulah mereka sedar. Jadi laporan media haruslah tidak bias, dan juga perlu memberi laporan itu secara penuh. Ini menyebabkan kita punya laporan TIP report tahun 2022 kita jatuh ke tahap tier 3. Yang mana sebelum ni daripada tahun 2014 kita kekal di tahap 2. Namun semenjak 2021 kita berada di tahap 3, yang menyebabkan bila kedudukan tier 3 ni dalam laporan pemerdagangan orang jauh lebih rendah, banyak implikasi yang akan berlaku, terutama dalam satu bidang ekonomi. Yang keduanya adalah bila pembiayaan dari segi kebudayaan dan juga pendidikan. Jadi bila negara-negara maju di tier 1 ataupun negara-negara besar bila melihat Malaysia sebagai kedudukan di tier ketiga, ketidakpercayaan itu akan berlaku dan meletakkan Malaysia bukanlah sebagai negara yang berpegang teguh untuk memberi tumpuan untuk menghapuskan
pemandangan orang dan penyeludupan migran. Ini perkara ini bukannya mudah untuk kita menjadikan sifar kes, tapi kita boleh mula dari sekarang. Okey, Bangkali Nazrin juga ada saya rasa kalau kita bercerita tentang media, saya rasa media kena mengambil satu pendekatan ini menjadi satu misi bersama. Misi yang bukan yang boleh disebutkan misi masyarakat lah kot. Kerana dia mesti ada satu tanggungjawab sosial kepada semua media untuk setidak-tidaknya ada satu ruang di mana yang boleh kita touch untuk kita memastikan di dalam program-program yang dipancarkan, mungkin di ruang bawah yang ada gaya tertera tu kita boleh memberikan sedikit fakta-fakta yang ringkas ke ataupun mungkin boleh dijemput program bersama. So ini yang penting sebab kita kena faham limitasi-limitasi yang kita ada. Yes, program yang kita laksanakan itu tidak mampu reach out ramai untuk seketika pada hari ini. Tetapi kalau saya lihat dengan peranan media, termasuk dengan ada media alternatif yang kita ada hari ini, banyak kita boleh reach. So saya lihat dia jadikan misi dan tanggungjawab sosial bersama itu yang penting. Saya juga nak dapat pandangan Nazrin lah, selaku Presiden di Alumni Parlimen Malaysia. Antara faktor yang dikatakan kenapa pemerdagangan orang dan juga penyelundupan migran ini berlaku ialah faktor ekonomi itu sendiri sebenarnya. Dan bila kita bercakap tentang anak-anak muda terutamanya lah, mereka terpaksa bergelut dengan kehidupan, berhadapan dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan ekonomi kehidupan mereka sendiri. Jadi apakah mereka ada masa pula untuk memikirkan tentang penglibatan mereka untuk membantu dalam aspek pemerdagangan orang, penyelundupan migran. Jadi apakah itu juga antara faktor yang perlu dilihat secara serius oleh semua pihak, termasuklah mungkin pihak Nazrin dan rakan-rakan. Saya melihat mestinya yang utama sekali apa yang ada di atas meja, apa yang boleh mereka makan. Kerana itu yang menjadi orang kata ini tekanan tentang makanan yang tidak berkhasiat, makanan yang tidak mencukupi ini dah menjadi bukan saja hal di Malaysia, tapi ini adalah tanggungjawab dan juga apa yang kerajaan semasa ada perlu fikirkan macam mana untuk memastikan hal tentang satu keluarga ataupun pemakanan yang stabil itu dapat diwujudkan ataupun pekerjaan itu dapat diwujudkan dan diberi pula gaji yang bermaruah. Jadi yes, ia perlu kepada fokus. Tetapi saya lihat kita lihat dengan gig ekonomi yang semakin mencabar, ramai orang memang masuk ke bidang gig ekonomi. Yes, dia menjadikan, kalau dulu saya bersembang dengan mereka-mereka yang selalu hantar makan kat rumah dan sebagainya, dia cakap dulu bang kita boleh dapat RM200 per day, tapi hari ni mungkin RM50, kadang-kadang dia sampai RM30. Yes, kerjanya berat, kita katakan kena run here and there, tapi pulangannya tidak sebegitu. Jadi saya lihat kalau kami di Alumni Parlimen Belia, yes, kita membuka ruang sedikit sebanyak ya Tuan Moderator. Terutamanya kita ada melakukan kerjasama dengan pihak Bank Islam, yang di mana kita boleh membuat pinjaman tanpa faedah dengan Bank Islam sehingga RM20,000. Ini adalah salah satu daripada sedikit dan juga usaha kecil kami sebagai satu entiti NGO dan juga Belia untuk kita membuka ruang untuk mereka memulakan, mungkin ianya hanya jual burger, tapi sekurang-kurangnya dia boleh memulakan dengan the first step untuk dia ada satu pekerjaan, ada satu jualan yang boleh dia sustain diri dia. Dan ini yang kita dah mulakan. Dan kalau saya ditanya kepada apa yang saya impikan terutama dalam gerak kerja Alumni Parlimen Belia adalah kita menjadi orang kata antara entiti yang bersama dalam mewujudkan ruang-ruang lain ataupun pekerjaan-pekerjaan baru, terutamanya yang dekat dengan hati anak muda. Bukan saja gig ekonomi, tetapi kita sekurang-kurangnya kita jadi orang kata agent ataupun orang tengah lah, bukan orang tengah buat duit orang tengah untuk memastikan kita menjadi that tunnel untuk anak muda yang boleh masuk ke dalam sistem. So itu yang kita teruskan dan buat, dan kami mengambil orang kata sedikit link-link yang kita ada tu untuk kita buka ruang
kepada anak muda. Melalui kita boleh dapat info untuk dia orang masuk kerja dan sebagainya, dan kami cuba memberikan ruang. Sebab antara yang kita bekerjasama dengan entiti luar, kalau saya boleh sebut di sini, McDonald's. Alhamdulillah, dengan gerak kerja yang dibuat oleh alumni Parlimen Belia Malaysia, kita dah ada 156 orang anak muda yang termasuk orang asli di Gua Musang dah dapat bekerja dan mendapat gaji lebih daripada RM1,500 setiap bulan, dan dia gembira dengan apa yang dia orang dapat. Jadi kalau ditanya kepada apa yang kami buat, alhamdulillah, walaupun ia tak dapat selesai kan, tapi tidak mencukupi pun, tetapi sekurang-kurangnya kita dapat bentuk satu senyuman kepada mereka di luar sana. Okey, saya difahamkan kita ada pemanggil di talian sekarang ini. Ridwan dari Pulau Pinang sudah pun bersiap sedia di talian kami. Assalamualaikum, Ridwan. Ya, Assalamualaikum. Ya. Ya, Assalamualaikum sekali dan ahli panel. Ya. Tadi saya ada dengar menaiki ahli panel ada sebut menaiki sifat perdagangan kan untuk orang anak muda. Ya. Tapi yang persoalan saya sekarang kita punya sistem pendidikan kita yang mungkin ada masalah. Patutnya kita berbalik kepada sistem perpisahan. Kalau kita tumpu pada perpisahan, mungkin budak-budak ni dia akan tidak terdedah. Contohnya sekarang kita dapat UPSR dan kita tak ada. Cerita lah. Jadi apabila kita tumpu pada perpisahan, jadi budak-budak ni dia tak ingat benda-benda lagi tumpu pada perpisahan. Ini sistem pendidikan yang lebih pentingnya. Jadi macam mana apa pendapat, apa ulasan daripada ahli panel. Satu, yang kedua, tadi ada sebut pasal menamai ekonomi. Ekonomi ni saya punya pandangan sebab kita tengok gejala aparatur banyak kan. Jadi anak-anak muda ni bila dia tengok orang atas pun besar-besar terlibat dengan rasuah. Jadi kita lebih baik kita pun boleh terlampau kita tumpukan menunjuk benda-benda negatif ni. Patutnya media ni dia tunjuk benda-benda positif. Jadi keterlibatan anak-anak muda ni kurang kalau kita tunjuk benda-benda negatif. Apabila tunjuk benda-benda negatif, keterlibatan anak-anak muda akan lebih sibuk. Bagaimana ahli panel sebut komen adalah ini. Sekian, terima kasih. Wassalam. Baik, terima kasih banyak-banyak Ridwan dari Pulau Pinang. Sebelum kita menjawab persoalan yang dibangkitkan oleh Ridwan, barangkali perlu jugalah sebenarnya saya nak bercakap tentang garis panduan belia mempenteras pemerdagangan orang dan penyelundupan migran, kerana ini menjadi topik perbincangan kita sebenarnya. Tak tahulah siapa nak mulakan dulu, Syam ataupun Nazrin. Syam, silakan Syam. Apa yang dimasukkan dalam buku ini sebenarnya, Syam? Okey, bila kita terbitkan buku ni hasil daripada kerjasama alumni Parlimen Belia Malaysia, Kementerian Belia dan Sukan dan Majlis Anti Pemerdagangan Orang di bawah Kementerian Dalam Negeri. Kita macam berbalik kepada kita bagi tahu tadi, kita nak cakna belia tentang isu, itu yang pertama. Yang kedua adalah untuk menggalakkan belia sebagai whistleblower kepada isu ini, isu pemerdagangan orang dan penyelundupan migran. Jadi apa yang kita sentuh di dalam buku ini adalah siapakah yang terlibat, itu yang pertama. Yang kedua, akta-akta yang mencakupi kepada isu-isu ini. Yang ketiga, kesalahan-kesalahan yang akan disabitkan jika melakukan kesalahan, termasuklah yang membantu, yang juga yang walaupun tidak melakukan kesalahan perdagangan tapi menjadi tekong juga adalah satu kesalahan juga. So perkara yang mencakupi dalam ruang lingkup kesalahan itu turut dimasukkan. And then seterusnya kita memberi informasi dalam buku ini tempat perlindungan untuk perlindungan kepada wanita, kepada lelaki, kepada anak, tentang etik-SUM ni. Ini di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat, di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Jadi dan kita memberi informasi tentang perbezaan antara pemerdagangan orang dan penyelundupan migran. Dan akhir sekali adalah kita memberi informasi tentang hotline, nombor telefon yang perlu dihubungi sekiranya terdapat perkara-perkara yang mencurigakan. Dan inilah buku yang kita garap seringkas mungkin, tapi mempunyai maklumat yang penuh yang boleh disampaikan kepada belia untuk mereka menjadi
whistleblower dan orang ketiga memberi maklumat kepada pasukan-pasukan keselamatan. Ini pun menarik. Saya terbaca juga lah sebentar selalu Nazrin ya. Ini tentang kesan terhadap belia yang menjadi mangsa. Betul. Mungkin Nazrin boleh perincikan sedikit secara detail apa yang akan kesan yang akan diterima oleh belia yang menjadi mangsa dalam kes-kes kalau ini. kita lihat kepada Tuan Moderator ya, kita lihat dia secara khususnya kerajaan dan juga negara kehilangan banyak daripada ekonomi kita apabila proses yang tidaknya berlaku secara dalam lunas undang-undang yang sepatutnya, ekonomi kita terjejas. Apabila kita tidak mendapat tukaran wang yang sepatutnya, bila kawan kita memetik buah di Australia ataupun di Korea Selatan, kita lihat juga perubahan. Kalau kita lihat kepada kesan negatif secara total, kita dapat lihat perubahan sikap kepada anak atau individu yang terlibat dalam pemandangan manusia ni. Sebab saya sentuh awal tadi, perpecahan dalam keluarga, sudah tak mahu ikut dengan, sebab apa, parents dah tidak mampu feed them, dia dah berasa diri dah besar, dah tidak lagi memerlukan kepada tanggungjawab ataupun duit daripada keluarga. Kalau kita lihat lainnya, antaranya kehilangan jiwa apabila kita, contohlah mereka terlibat dalam dunia pelacuran. Mereka ni datang satu trauma yang secara berterusan. Mereka terpaksa melayan individu yang menjadi pelanggan mereka. Jadi ini satu hari mungkin pada mulanya dia seronok dengan keadaan itu sebab boleh wang dan sebagainya. Tetapi ia akan menjadi satu pengalaman trauma yang secara berterusan, dan kadang-kadang dia datang bisikan-bisikan yang membawa kepada ada orang yang membunuh diri sehingga sanggup membunuh diri, dan ini tidak boleh lagi dianggap satu isu picisan seperti mana apa yang berlaku masa COVID time. Ada orang terjun jambatan dan sebagainya, kerana kita setiap warga negara ini mestilah dinilai dan bernilainya mereka, sebab kita melihat kepada ruang lingkup anak muda, belia ini adalah push yang paling besar. Jadi kalau kita tidak mampu, kami sebagai pemimpin belia pun tak mampu untuk sampaikan, dia menjadi satu kegagalan untuk kami lah. Ya, you sebut tentang bahawa isu ini bukanlah isu picisan sebenarnya. Saya terfikir dengan apa yang bangkitkan oleh pemanggil kita tadi lah. Our education system itu sendiri. Apakah Nazrin dan juga Bang Khalil Hisham juga merasakan bahawa mungkin dari segi sistem pendidikan itu juga harus mengenengahkan isu-isu seperti ini, mungkin di peringkat sekolah rendah sehinggalah ke universiti barangkali, untuk memberi dan mewujudkan satu kesedaran yang jitu dalam jiwa dan juga hati anak-anak muda itu sebenarnya. Kalau saya tanya, saya sebagai seorang yang agak berada dalam sistem pendidikan, terutamanya dia tidak boleh dijadikan modular lah, kerana kita sudah ada satu tekanan yang agak besar dalam apa yang berlaku dalam sistem pendidikan. Tetapi saya rasa pembelajaran secara informal, pihak MAPU, Kementerian Belia dan Sukan, dan kamilah yang dilibatkan bersama sebagai antara penggerak untuk isu ini. Saya rasa dengan kerjasama erat yang ada dengan pihak MAPU yang memang memandang serius, Kementerian Belia dan Sukan ini pun memandang ini bukan isu yang sangat kecil. Saya rasa dengan kita membuka lembaran baru dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan, saya rasa ini boleh diterjemahkan sebagai satu program informal. Kami boleh turun ke pihak sekolah, mungkin kita boleh buat satu simulation yang berlaku, sebab kami mendedahkan kepada mereka yang terlibat dalam bengkel, dalam program yang tempoh hari pun tentang suasana sebenar. Kita tunjukkan apa yang berlaku dalam proses pihak APMM menangkap bagaimana cerita itu berlaku, dan saya rasa pembelajaran secara terus-menerus ini akan memberikan satu dialog inside their mind. So itu yang saya penting, dan saya pandang penting, dan kami menghargai kalau itu diberi peluang, kalau kami dapat pergi ke sebanyak mungkin sekolah, ataupun mungkin jika di peringkat IPTA, IPTS, untuk kita pastikan ini juga menjadi satu misi bersama oleh Kementerian Pendidikan, Kementerian KPT untuk kita laksanakan bersama. Okey, Syam, kita dah ada kerajaan baru sekarang ini, kita ada Perdana Menteri yang baru, dan kita juga ada Menteri Belia dan Sukan yang baru, yang berhormat Anayu. Jadi apakah harapan anda sendirilah kepada kementerian yang sekarang ini diterajui oleh Anayu dalam usaha untuk membantu dan melaksanakan dan akhirnya menjayakan apa yang diinginkan oleh, bila kita cakap tentang sifar pemandangan orang, melibatkan belia-belia kita. Okey, terima kasih. Bila kita daripada pihak kami, daripada alumni Yayasan Selangor,
daripada tentunya daripada alumni Parlimen Belia Malaysia mengalu-alukan kedatangan YB Hanayo ke Kementerian Belia dan Sukan selaku Menteri Belia dan Sukan. Kita melihat secara peribadi, saya melihat YB Hanayo melakukan tugas yang baik sebelum ini sebagai timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, melakukan kerja yang baik. Sebelum ini beliau merupakan speaker di DUN Selangor dan diharap dapat meneruskan momentum etika kerja yang baik, melakukan sesuatu yang baik untuk turun ke bawah, melaksanakan semua kerja-kerja ini, and then akhirnya di Kementerian Belia dan Sukan ni kita boleh mencakupi apa jua program seperti program pemandangan orang dan penyeludupan migran ni terus kepada sasarannya. Kita daripada peringkat pegawai belia, pemimpin belia, kita nak melihat pemimpin-pemimpin di atas, terutamanya di Kementerian Belia dan Sukan sendiri, yang cakna dan juga memang seiring dan sejalan dengan pemimpin belia. Itu yang kita nak. Jika tak inline, tak synchronize, jadi dia akan shock sendiri, akan program setakat ada. Jadi apa yang diperlukan adalah kena sama daripada peringkat belia kepada peringkat pegawai dan juga peringkat menteri. Itu yang kita nak untuk kepimpinan baru, terutamanya Menteri Belia dan Sukan. Barangkali Nazrin, anda juga ada harapan sebagai antara NGO yang memang kami ni boleh kata kami lahir dalam leluhur Kementerian Belia dan Sukan. Kita menyambut baik kerana ini juga adalah satu tanggungjawab yang diberikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan yang semestinya di bawah titah yang di-Pertuan Agong. Saya rasa yang penting adalah kita kena fokus kepada apa outcome yang kita nak. Siapa saja, kita jangan lihat apa ataupun siapa mereka, tapi kita lihat apa yang mereka buat. Saya sebagai salah satu NGO yang memang bergerak sangat rapat dengan Kementerian Belia dan Sukan, dan Kementerian Belia dan Sukan pun beri kami platform dan juga ruang untuk kami menunjukkan kreativiti kami. Saya rasa kita terbuka, kita bagi ruang kepada Dato' ataupun YB Hanayo. Cuma kalau tanya saya dalam konteks Parlimen Belia, kita mahukan program ini mesti diteruskan kerana program ini adalah kilang dan memang terbukti. Cuma hari ini kita masih belum ada ahli parlimen saja. Dalam sesi kepimpinan yang lepas kita dah ada 3 orang citizen politik pun. Jadi saya rasa secara khususnya memang program ini sangat berjaya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya melihatkan juga apakah mungkin program-program yang mungkin kita dapat Menteri Belia dan Sukan Wanita. So mungkin kita kena lihat apakah hala tuju yang dibawa oleh YB Hana. So kami di peringkat, kalau nak cerita tentang program ini, kami all hearts and open hands untuk teruskan, kerana seperti yang saya sebut pada awal tadi, alumni Parlimen Belia secara komitednya kita nak teruskan perjuangan kita dalam menentang pemerdagangan manusia dan penyelundupan migran ini secara berterusan, bukan saja program ini saja. Sebab kita lihat kalau tak ada orang yang mau take up, tak apa, alumni Parlimen Belia akan ambil inisiatif. Meneruskan perjuangan itu pun sesuatu yang cukup hebat dan berani sebenarnya. Tetapi dalam memenuhi sasaran yang ingin dicapai itu, apa halangan yang terpaksa pihak alumni Parlimen Malaysia, Belia Malaysia hadapi sebenarnya? Yes, kita ada limitasi dari segi kewangan. Kita perlukan lagi ramai NGO yang ingin bersama. Tapi saya rasa yang penting adalah kita kena jelas, kita kena pastikan, macam kami di peringkat alumni Parlimen Belia, saya dah memang letakkan pillars ini adalah pillars yang mesti dipegang secara kuat kepada alumni Parlimen Malaysia. Ini adalah jadi perjuangan alumni Parlimen Belia Malaysia. Jadi kalau tanya saya, yes, mungkin hari ini kita ada 2 ataupun 5 NGO yang bersama-sama, tapi saya rasa dengan ruang yang diberikan oleh Bernama TV, terima kasih, dan juga MAPU dan juga Kementerian Belia dan Sukan, kita akan teruskan buat. Kita kena teruskan buat kerana kita tak boleh lagi melihat kepada
berapa banyak yang kita buat, tetapi kita kena lihat kepada apa yang kita mampu buat. Saya rasa itulah kalau boleh bersamalah kami, walaupun kami ni Ashabab, saya sebut Ashabab, orang muda ni kami tak ada duit. Memang kami tak ada duit, kami bukan lahir daripada orang yang kaya dan sebagainya. Perjuangan yang tapi yang pentingnya kami ada kat sini bergandingan daripada beberapa NGO yang bersama ni. Kita ada tenaga kita ada usaha kita ada idea. Dia kata inilah yang penting, sebab apa saja yang berlaku adalah yang penting kita nak Malaysia yang lebih baik. Tuan Moderator. Okey, tinggal lebih kurang 3 minit saja lagi. Apa ni, Syam ya. Saya juga memberi ruang kepada Syam lah. Apa yang ingin Syam sampaikan untuk menjamin bahawa perjuangan menentang pemerdagangan orang dan penyelundupan migran di kalangan belia-belia ini akan menjadi realiti sebenarnya. Ia bukan hanya tertulis dalam buku ini di atas kertas begitu cantik. Betul. Tetapi dari segi pelaksanaannya, apa yang anda harapkan? Okey, bila bercakap tentang perjuangan, bila kita memulakan, pastinya akan ada pengakhiran. Dan tak selamanya kita di peringkat belia ni kita akan terus kekal sebagai pemimpin belia, dan satu hari kita akan menyerahkan tampuk kepimpinan belia ni kepada generasi yang lebih muda daripada kami. Betul. Jadi apabila kami memulakan program bersama dengan pihak MAPO, Majlis Anti Perdagangan Orang, dan juga Kementerian Belia dan Sukan, kita cuba meletakkan standard yang boleh terus diikuti kepada generasi muda yang lain untuk teruskan atau ditambah lebih baik. Ini program ini hendaklah secara diteruskan dengan dengan perubahan umur belia yang mungkin akan berlaku dalam setahun dua lagi. Jadi orang-orang muda perlu bersiap sedia untuk mengambil tampuk kepimpinan belia ni, dan seterusnya program-program belia ni yang seperti ini untuk pemerdagangan orang di peringkat belia harus diambil juga. Jadi daripada pihak kami, daripada peringkat kami, kita sedang melatih orang-orang yang lebih muda untuk diteruskan. Kalau tak, macam Tuan cakap tadi, dia akan berakhir di dalam buku saja. Sekepintas dan tidak akan berterusan. Apa yang kita perlu buat adalah untuk melahirkan lebih ramai lagi yang lebih cakna untuk permasalahan ini, permasalahan pemerdagangan orang dan penyelundupan migran. Okey, Nazrin. Boleh. 1 minit ni? 1 minit. Boleh. Yang pertama saya nak war-warkan 038000 ini talian hotline. MAPO 038000 saya kena sebut. Sebab MAPO adalah orang kata lubuknya. Cerita tentang cerita tentang anti pembuangan manusia dan penyelundupan migran. 038000 ya, anda boleh terus bertanya, anda terus boleh melaporkan. Mereka akan terus menggerakkan apa usaha dan juga berbincang dengan agensi penguatkuasaan dan sebagainya. Ada juga website kan? Ada website yang boleh kita lihat di sini, www.mapo.gov.my. Mungkin di situ boleh dilihat. Yang penting dari saya, program mesti diteruskan dan jangan lihat, saya sebut kat sini, two wings, we need to invest. Tapi kita kena tengok the investment is for the future. Jangan kita lihat ianya dengan nilaian ringgit berapa kita habis. Dan saya selalu sebut dalam banyak program, saya sebut ini kata-kata Cina ya, sebagai terakhir, wei ren wei wo. Bermaksud kita kena buat baik pada orang dan orang akan buat baik kepada kita. Inilah usaha kami. Kami anak muda, pemimpin anak muda yang hanya sedikit sebanyak ada tenaga kederat sikit, kami cuba bagi sebaik mungkin kepada negara ini, dan kita harap ini akan dapat mengurangkan masalah-masalah yang kurang, yang teruk itu pun kita tak mahu ada dalam negara kita. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada Encik Saudara Muhammad Nazrin Faiz Cik Abdul Aziz. Terima kasih kepada Lieutenant Besar Muhammad Hisham Sahnuddin kerana sudi bersama saya di ruang bicara ini. Saya cukup relax sebenarnya, selesa sembang-sembang bersama dengan kedua-dua tetamu ini, dan insyaAllah mungkin dari masa ke semasa kita sembang-sembang lagi tentang isu ini, kerana bagi saya ini merupakan isu yang cukup penting sebenarnya, dan isu ini perlu diwar-warkan dari masa ke semasa dalam usaha untuk memberi kesedaran kepada belia-belia, kerana mereka juga sebenarnya boleh memainkan peranan yang cukup berkesan, yang cukup efektif dalam usaha untuk membantu ataupun membentras pemerdagangan orang. Jadi terima kasih kepada anda
yang menumpukan perhatian bersama kami di Ruang Bicara ini. Dan seperti yang selalu kami janjikan kepada anda, Ruang Bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi. Terima kasih.